Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat usahawan yang berada di FB Live InScan. Jadi selamat datang ke sesi FB Live Meetup to You pada malam ini
yang disiarkan secara langsung di Facebook Institut Keusahawanan Negara. Selamat datang tuan-puan semua, rakan-rakan usahawan yang setia berada di FB Institut Keusahawanan Negara. Mungkin ada rakan-rakan usahawan kita yang baru sahaja join kita pada hari ini. Suka saya ingatkan, Midek to You ini merupakan inisiatif daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bersama agensi-agensi di bawah kementerian bagi tujuan menyampaikan maklumat dan tips-tips agar usahawan dapat mampu terus bertahan dan kekal positif dalam tempoh yang sukar ini. Jadi, sesi perkongsian Midek to You ini akan dilaksanakan secara bertema setiap hari pada pukul 9 di FB Live agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan. Jadi tuan-puan semua, malam ini kita membawakan topik yang cukup menarik bertemakan sales dan marketing, di mana kita akan mendengar speaker kita mengupas mengenai topik zero cost marketing adakah berkesan untuk perniagaan. Jadi sesi ini tuan-puan semua akan berlangsung lebih kurang sejam, di mana 45 minit yang awal kita akan bersama dengan coach kita. Coach akan mengupas berkenaan dengan topik ini. Baki 15 minit saya akan ambil soalan daripada ruangan FB daripada tuan-puan semua untuk saya bacakan kepada coach supaya coach boleh menjawab pada sesi Q&A sebentar lagi insya-Allah. Jadi tuan-puan semua, sebelum saya mulakan sesi kita pada hari ini, jom tuan-puan semua minta tolong komen, like dan share. Kita share kepada seramai mungkin rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, grup-grup yang mana ada tu, tolong sharekan supaya lebih ramai lagi yang boleh turut sama dalam sesi FB Live kita pada hari ini dan belajar something yang baru. Okey? Jadi tuan-puan semua, seperti yang kita semua sedia maklum, pemasaran merupakan komponen penting dalam perniagaan kita. Untuk meluaskan ketercapaian kita kepada pelanggan, penggunaan teknik pemasaran haruslah tepat dan berkesan. Jadi teknik pemasaran juga ada pelbagai kategori mengikut kesesuaian pelanggan kita. Jadi ada yang melibatkan kos yang agak tinggi dan ada juga yang boleh dilakukan tanpa sebarang kos. Okey. Jadi hari ini kita akan bersama speaker kita untuk merungkai, adakah zero cost marketing ni dapat membantu dan memberi kesan kepada perniagaan kita. Jadi sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan dahulu speaker kita pada hari ini, Encik Mohsin Mohtar atau lebih mesra dipanggil Coach Mohsin, merupakan Biz Counselor, coach dan juga trainer InScan yang berpengalaman luas dalam bidang online marketing dan juga beliau merupakan usahawan sepenuh masa. Assalamualaikum Coach, apa khabar? Waalaikumsalam Cik Zuhairi, khabar baik? Alhamdulillah. Sihat ya Coach? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Coach kerana sudi menerima jemputan kami untuk sesi FB Live hari ini. Jadi Coach, tanpa membuang masa, saya rasa penonton kita pun dah ramai yang tak sabar nak belajar dengan Coach ni. Saya serahkan kepada Coach Mohsin untuk sesi pada malam ini dengan tajuk Zero Cost Marketing adakah berkesan untuk perniagaan. Silakan Coach. Terima kasih Encik Zuhairi. Saya teruskan kepada share screen Encik Zuhairi ya. Boleh Coach, silakan. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih kerana bersama dengan Midek to You Live dibawakan oleh sudah tentulah Midek dan juga InScan. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Zuhairi. Dan kalau kita lihat kepada tajuk kita hari ini, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan akan nampak dua perkara di situ. Yang pertama adalah zero cost marketing, yang kedua adalah persoalan, adakah ianya berkesan untuk perniagaan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang berkata wujudkah zero cost marketing? Paling tidak tentulah ada kos yang dikeluarkan. Maksud kita pada hari ini adalah lebih kepada zero cost yang berkaitan dengan RM. Maksudnya pemasaran seperti yang Cik Zuhairi perkatakan tadi, ada setengah pemasaran yang boleh dilakukan tanpa mengeluarkan duit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila duit tidak dikeluarkan, jadi persoalannya adakah berkesan untuk perniagaan? Kita tahu bahawa
Setiap syarikat memerlukan bajet untuk buat pemasaran. Setiap syarikat memerlukan duit untuk buat marketing. Jadi sekiranya kita peniaga kecil yang tidak mempunyai bajet ataupun RM allocation untuk membuat marketing atau pemasaran, jadi adakah pemasaran itu akan berkesan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan pasti tuan-tuan puan-puan faham bahawa setiap bajet itu diperuntukkan untuk pemasaran dan ada direct relationship bahawa apabila kita invest ke dalam marketing, jadi kesannya adalah tinggi. Tetapi juga tuan-tuan puan-puan, kita kena faham juga tidak semestinya bajet yang tinggi itu memastikan keberkesanan marketing, keberkesanan pemasaran. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya faham bahawa memang pemasaran memerlukan bajet dan kosong kos, zero RM. Boleh ke tidak? Tetapi tuan-tuan puan-puan kena faham juga bahawa sekiranya bajet dikeluarkan dengan banyak, tekniknya salah, taktiknya salah, strateginya salah, tetap juga pemasaran itu akan gagal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, secara tidak langsung saya menjawab persoalan ini. Sebenarnya bukanlah zero cost marketing ini, maksudnya kalau zero cost tidak ada RM dikeluarkan, berkesan tak? Berkesan atau tidak sesuatu pemasaran itu adalah bergantung kepada teknik, taktik dan strategi yang kita lakukan, bukan daripada berapa RM yang kita keluarkan. Jadi saya rasa kita sudah selesai di situ bahawa kita sebenarnya memerlukan teknik, taktik dan strategi ini tuan-tuan puan-puan. Mungkin juga tuan-tuan puan-puan akan kata, apakah yang kita boleh lakukan dalam zero cost marketing ini? Kalaulah zero cost marketing ini berkesan untuk perniagaan, apa jenis-jenis zero cost marketing yang kita boleh buat di musim pandemik ini, di musim PKP ini, di musim lockdown ini? Saya sangat pasti tuan-tuan puan-puan biasa mendengar perkataan zero cost marketing ini. Di InScan sendiri kita ada kursus 2 hari berkenaan dengan zero cost marketing. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok di luar sana. Ada seminar 3 hari, seminar 4 hari berkaitan dengan zero cost marketing sahaja. Jadi tuan-tuan puan-puan, apa yang boleh dibincangkan di dalam sejam ini? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di dalam 1 jam ini saya akan fokus kepada situasi negara kita sekarang. Saya akan kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan apa yang kita boleh lakukan di musim PKP ini, tidak perlu mengeluarkan RM tetapi marketing berjalan. Saya akan sharekan 5. Saya akan sharekan nombor 5, nombor 4, nombor 3, nombor 2 dan nombor 1. Kita buat countdown hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada di kalangan kita atau sahabat handai atau saudara mara yang baru dibuang kerja tuan-tuan puan-puan. Mungkin ada yang perniagaan terjejas dan mula menjual di tepi jalan. Ada yang perniagaannya terjejas mula menjual di media sosial dan ada juga yang dicutikan tanpa gaji tuan-tuan puan-puan. Jadi isunya adalah bila kita bercakap tentang pemasaran, ianya satu perkataan yang sangat besar tuan-tuan puan-puan. Jadi ada tak benda yang kita boleh buat di musim PKP, musim berkurung ini, tetapi kita masih boleh menjalankan pemasaran kita tanpa mengeluarkan duit. Okey, jadi tuan-tuan puan-puan, sementara itu saya lihat ramai orang yang komen, terima kasih kerana mengikuti live ini. Soalan tuan-tuan dan puan-puan nanti di akhir sesi yang seperti Encik Zuhairi terangkan tadi, Encik Zuhairi akan memilih soalan-soalan tuan-tuan puan-puan atau komen tuan-tuan puan-puan untuk dimasukkan ke dalam sesi Q&A. Jadi jangan risau tuan-tuan puan-puan. Kita pergi kepada nombor 5. Nombor 5 apa yang saya panggil play the algo, iaitu kita boleh membuat pemasaran
di Facebook atau Instagram ataupun media sosial, terutamanya di Facebook dan Instagram lah. Mungkin tuan-tuan puan akan kata, susahlah meniaga dekat Facebook sekarang. Kalau kita post saja pasal meniaga, orang tak nampak lah. Ini soalan yang biasa tuan-tuan puan. Bila saya post saja pasal anak saya bersukan, orang like 100 orang. Bila saya post saja pasal saya nak jual saya punya sambal, 3 orang saja like. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya orang tidak nampak kita punya posting, reach sudah dikurangkan. Kenapa? Saya terangkan kepada tuan-tuan puan-puan sekarang. Posting Mark Zuckerberg yang saya letak ini adalah posting bertarikh 11 Januari 2018. Kenapa saya ingat tarikh ini? Kerana 12 jam selepas Mark Zuckerberg menulis ini, saya menulis di Facebook saya dan page saya tentang 5 ramalan yang saya jangka akan berlaku apabila pengumuman tergempar Mark Zuckerberg ini. 11 Januari 2018, tuan-tuan boleh periksa. Bila saya tulis 5 ramalan itu, 5-5 menjadi nyata. 5-5 terjadi pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Jadi tuan-tuan puan, kita tidak mahu bercerita tentang kelima-lima ramalan itu, tetapi kita mahu bercerita tentang intipati. Apa sebenarnya yang Mark Zuckerberg cakap pada 11 Januari 2018 ni? Mark Zuckerberg kata dalam bahasa, dia tulis dalam bahasa Inggeris lah tuan-tuan puan, tapi kalau dalam bahasa Kedah dia lebih kurang macam ni lah. Kalau dalam bahasa Kedah dia cakap, hampa semua guna Facebook 5 jam sehari. Aku tahu ramai orang komplain guna Facebook tak buat kerja rumah, guna Facebook lupa diri. Jadi aku nak ubah newsfeed Facebook, jadi hangpa duduk depan Facebook 3 jam atau 2 jam tapi lebih berkualiti. Itu yang Mark Zuckerberg cuba sampaikan. Jadi apa yang Mark Zuckerberg buat pada Mark Zuckerberg umum pada 11 Januari 2018, kemudian Facebook, apa yang Facebook buat? Facebook mengubah kita punya news feed tuan-tuan puan-puan. Kerana apa? Banyak sangat keluar benda yang kita tidak respon. Jadi Facebook bertekad untuk hanya mempamerkan benda yang kita suka sahaja. Tapi tuan-tuan puan-puan, macam mana Facebook nak tahu kita suka ke tak suka? Macam mana tuan-tuan puan-puan nak tahu saya suka atau tidak dengan posting Cik Zuhairi, Cik Zuhairi suka atau tidak dengan posting saya? Macam mana Facebook nak tahu? Melalui engagement. Jadi tuan-tuan puan-puan, apabila kita like, share dan komen posting orang lain akan kemudiannya nampak posting kita. Kalau kita hanya senyap saja tuan-tuan puan di Facebook, kita duduk scroll aja, esok Facebook akan tunjukkan kepada kita benda yang berbeza dengan hari ini. Sebab Facebook ingat, aku dah tunjuk macam-macam dah hari ini, satu pun dia tak respon. Mungkin dia tak suka kot, no? Jadi dia akan tukar benda lain pula. Lusa benda lain pula. Jadi macam itulah. Sekiranya kita sentiasa aktif di Facebook, saya like, saya komen di Encik Zuhairi punya posting, kemudian nanti Encik Zuhairi akan nampak posting saya. Jadi tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan puan baru mula meniaga pakai Facebook profile, ini adalah satu algoritma yang tuan-tuan puan perlu faham. Algoritma ini bukanlah satu benda yang misteri. Sebenarnya kalau tuan-tuan puan membaca Facebook blueprint, memang semua algoritma ini ada diberitahu. Bukanlah satu benda yang alien sebenarnya algoritma Facebook ini. Jadi tuan-tuan puan, sekiranya tuan-tuan puan berniaga, sekiranya tuan-tuan puan terlibat dengan nak mempromosikan barang kecil-kecil, nak mempromosikan bisnes tuan-tuan puan di tepi jalan, nak memberitahu orang bahawa tuan-tuan puan ada jual sambal. Jadi tuan-tuan puan, jangan semata-mata setiap hari posting aku jual sambal, aku jual sambal. Kita perlu pastikan kita aktif di Facebook, barulah kawan-kawan boleh nampak posting kita. Jadi itu yang terjadi sejak 11 Januari 2018.
Satu lagi pengumuman yang besar adalah pada 1 Oktober tahun lepas, kalau tuan-tuan masih ingatlah 1 Oktober tahun lepas, di mana berlaku perubahan yang besar dalam iklan, dalam posting. Kita dah tak boleh meletakkan elemen-elemen haiwan, elemen-elemen yang sensitif. Iklan pun kena declare kalau ada yang berkaitan dengan politik. Jadi itu 1 hari bulan 10 tahun 2020. Tetapi pada 11 Januari 2018, Facebook mengumumkan membuat perubahan ini. Jadi tuan-tuan dan puan, selama ni kalau kita rasa macam kenapa tak ada orang nampak posting aku, sebab kita pun tidak ambil tahu dengan posting orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan tak percaya, cuba tuan-tuan dan puan fikir, ada tak satu page atau satu kawan tuan-tuan dan puan yang tuan-tuan dan puan dah lama tak nampak posting dia dekat Facebook? Ada tak? Cuba tuan-tuan fikir sekarang. Semua orang yang mengikuti live ini, cuba fikir sekarang. Ada tak satu page yang dulu kita suka sangat tengok page tu? Ataupun kawan kita. Kawan universiti kita contohnya, kawan sekolah menengah kita. Dulu bukan selalu ke nampak dia punya posting. Kenapa hilang ya? Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kerana waktu posting itu keluar, tuan-tuan dan puan tidak buat apa-apa. Jadi lama-kelamaan Facebook akan faham bahawa tuan-tuan dan puan ni tak suka kot. Jadi dia akan hilang daripada newsfeed tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan nak pastikan, aku nak sentiasa dengarlah apa-apa update pada member aku ni, sentiasalah like, share dan komen tuan-tuan dan puan. Jadi kalau kita suka dengan apa-apa page, kita like, kita komen, nanti konten daripada page tersebut akan keluar semula. Jadi tuan-tuan dan puan, free saja, benda ni percuma saja. Percuma tuan-tuan dan puan kena jadi mat kepoh dengan minah kepoh sikit dekat Facebook. Sekiranya tuan-tuan dan puan meniaga, tuan-tuan dan puan tidak boleh senyap sahaja dan harap tuan-tuan dan puan post tiap-tiap hari pasal keripik tuan-tuan dan puan, pasal sambal tuan-tuan dan puan, pasal gerai burger tuan-tuan dan puan di tepi jalan, orang akan respon. Dia tidak begitu tuan-tuan dan puan. Algoritma Facebook bermula daripada Januari 2018 sudah pun mengubah algoritma. Saya tengok di komen ini ada yang macam itu rupa-rupanya. Noted. Sokmo kena update lah ya. Nampak? Jadi sangat bagus. Jadi tuan-tuan dan puan, malam ni start ubah. Cantik. Terima kasih. Maknanya malam ni berazam untuk tengok posting kawan-kawan tuan-tuan dan puan. Jadi nanti kawan akan nampak posting kita. Saya kadang-kadang tuan-tuan dan puan tak sempat juga, tapi kita kadang-kadang tu kita tengok gambar je, like terus tuan-tuan dan puan. Ini mengaku terang dengan tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang tu kita tak sempat, tapi nanti newsfeed tu akan hilang. Jadi kita kena sentiasa pastikan orang nampak posting kita. Ini benda yang percuma. Nombor 5, free marketing, zero cost marketing. Nombor 5, jadilah mat kepoh atau minah kepoh sedikit di Facebook. Tuan-tuan dan puan, nombor 4 pula. Nombor 4 ni sangat-sangat penting tuan-tuan dan puan. Sangat-sangat penting. Kerana kalau tuan-tuan dan puan tulis, saya menjual sambal ini sangat sedap. Lepas tu ada contact number. Contact number diulangi 3 kali. Saya tahu tuan-tuan dan puan belajar dengan dalam pelbagai kelas daripada pelbagai sifu tentang copywriting daripada tahun 2015, 2016, 2017 sampailah sekarang. Saya tahu tuan-tuan dan puan belajar tentang AIDA. Saya tahu tuan-tuan dan puan belajar tentang AIDA. Saya tahu. Tetapi tuan-tuan dan puan, untuk zero cost marketing ini, tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan nak iklankan copywriting tuan-tuan dan puan pakai duit, tak apa, tak ada masalah. AIDA ke cantik. Tapi kalau tuan-tuan dan puan nak guna zero cost marketing, tukar copywriting kepada storytelling. Kerana apa? Orang lebih suka dengan cerita, orang akan membaca cerita berbanding nak baca promosi tuan-tuan dan puan. Tadi saya ada sebutkan, orang suka tengok gambar anak sukan berbanding gambar sambal yang kita jual. Itu semua manusia macam tu. Tuan-tuan tak payah tipu saya lah. Semua manusia macam tu. Kita lebih suka tengok, tahniah dah vaksin. Nampak? Kita suka benda-benda macam tu. Berbanding kalau dia promote dia punya produk. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk zero cost marketing ni kita cuba elakkan. Kita tukar
copywriting kita kepada storytelling. Mungkin tuan-tuan puan kata dekat saya, kadang-kadang kita nak cerita apa, kita tak ada idea. Saya akan share dengan tuan-tuan puan, cuma saya tidaklah tulis di slide. Jadi tuan-tuan puan boleh tulis dekat nota tuan-tuan puan. Saya sharekan 5 idea untuk tuan-tuan puan buat storytelling. 5 idea. Okey. Yang pertama tuan-tuan puan boleh share pengalaman tuan-tuan. Saya dulu meniaga di pasar malam produk ini. Saya masih ingat lagi dahulu. Nampak? Kita selit juga cerita tentang produk kita. Saya kan waktu saya buka kedai gunting rambut ni dulu, pernah ada satu cerita kelakar. Nampak? Kita cerita tentang kelakar, orang suka, tapi kita tetap cerita tentang kedai gunting rambut kita. Macam tu cara dia. Pernah jadi satu benda yang sangat dramatik, sangat menyedihkan dekat depan kedai saya. Saya berniaga, nampak? Masuk juga tu, selit juga tu. Kita cerita pengalaman kita, selit juga tuan-tuan puan dengan bisnes kita. Macam tu orang akan baca. Kalau kita sekadar tulis aku jual apa, produk aku bagus, lepas tu 3 whatsapp.my, orang tak nak baca tuan-tuan puan. Kalau zero cost marketing. Kalau tuan-tuan iklan kan, okey, tak ada masalah. Tapi iklan kena pakai duit. Jadi tuan-tuan puan, itu yang pertama, pengalaman. Yang kedua, tuan-tuan puan boleh cerita sejarah. Resepi sambal saya ni daripada nenek saya. Nenek saya dulu perang lawan Jepun. Nampak? Waktu bila dia buat sambal ni? Nampak? Kita cerita juga pasal sambal perang Jepun, kita cerita juga. Jadi itu sejarah, ataupun kita cerita tentang sebenarnya resepi kerepek saya ni resepi turun-temurun. Turun-temurun. Jadi sejarah. Okey, itu yang kedua, sejarah. Yang ketiga, tuan-tuan puan boleh cerita tentang falsafah. Kami hanya ambil bahan-bahan daripada kebun penduduk setempat sahaja. Kami buat produk ini di Jengka 17 contohnya. Hanya peniaga, hanya pekebun di dalam Jengka 17 punya tanaman saja kami ambil untuk menghasilkan produk ini. Nampak falsafah kita. Ataupun setiap jualan yang ni kami akan bagi kepada apa-apa jaket. Macam sekarang ni ada banyak kempen, bendera putih dan sebagainya. Nampak tak? Falsafah kita. Kami buat kerepek ini memang kami pastikan apa-apa. Falsafah kita. Jadi tuan-tuan puan, itu termasuk juga di dalam storytelling. Jadi tadi yang pertama pengalaman, yang kedua sejarah, yang ketiga falsafah, yang keempat isu semasa tuan-tuan puan-puan. Isu semasa jangan lupa. Jadi sekarang ni isu semasa tentang lockdown, tentang pandemik, tentang kes naik, tentang berkurung, tentang PDPR. PDPR ni satu isu yang sangat hangat. Mak ayah tension, cikgu pun tension, anak-anak saya tengok relax saja. Jadi ini adalah isu-isu semasa yang kita boleh gunakan. Cuma kita elakkan isu semasa yang berkaitan dengan politik lah, sebab kita tak tahu kawan-kawan kita menyokong mana. Kita nak selitkan pasal bisnes kita. Sekarang tak pasal-pasal bisnes kita pun dia tak suka juga. Jadi tuan-tuan puan, kita menulis tentang isu semasa. Macam hari tu kita jual air kelapa muda tepi jalan depan masjid. Jadi tuan-tuan puan, hari tu Itali menang Euro. Kita pun bagi tahu sempena kemenangan Itali Euro, siapa datang kedai saya esok pakai jersey Itali, diskaun 50%. Orang akan nampak benda tu, yelah Itali menang, baguslah diskaun. Tapi dah tentu sekali gambar kedai kita letak di situ. Jadi ini adalah storytelling yang kita perlu lakukan. Tak ada kos tuan-tuan puan. Pengalaman tuan-tuan puan sendiri, sejarah bisnes tuan-tuan puan sendiri, falsafah bisnes tuan-tuan puan sendiri, isu semasa yang sedang berlaku. Kos tang mana pula? Tuan-tuan puan hanya perlu menulis sahaja. Dan kaitkan dengan bisnes tuan-tuan puan. Jadi isu semasa yang keempat, yang kelima, kaitkan dengan audien. Jadi bila tuan-tuan puan menulis, tuan-tuan puan, abang-abang yang minat bola, abang-abang yang minat basikal. Apa macam sekarang tak boleh naik basikal di luar? Contoh. Ibu-ibu yang ada anak. Nampak tak? Kita jual kek hari jadi,
Jadi ibu-ibu kita buat delivery ke rumah, kita buat surprise gift. Jadi kita akan bercerita tentang ibu-ibu yang sibuk. Kita bercerita tentang abang-abang yang minat gym, abang-abang yang minat basikal. Benda-benda macam ni tuan-tuan perempuan, bukan semua orang baca tetapi orang yang berkaitan akan baca. Jadi kita punya target market tu, macam saya contohnya, saya minat bola. Nanti tuan-tuan perempuan tulis tentang bola, selit pasal bisnes tuan-tuan perempuan. Saya confirm baca tuan-tuan perempuan. Jadi macam tu cerita dia. Jadi tuan-tuan perempuan kena sesuaikan, tune sedikit, sesuaikan dengan audien tuan-tuan perempuan. Jadi ingat tak tadi nombor 5, kita kena like, komen orang lain punya posting. Lepas tu bila orang lain tengok posting kita, janganlah bosan. Aku jual sambal ini sedap. Sambal ini jenis apa? WhatsApp.my. Janganlah macam tu tuan-tuan perempuan. Bila kita dah like, komen orang punya posting, bila orang lain tengok kita punya posting, bagilah dia seronok. Kita guna 5 kaedah tadi untuk buat storytelling dan orang akan like, orang akan komen. Ada kelakarnya orang akan letak gambar gelak kat situ. Nanti dia akan dapat posting kita yang seterusnya. Itu cara dia tuan-tuan perempuan. Jadi macam itulah. Okey. Terima kasih ada yang tolong menaip. Ada yang tolong menaip. Pengalaman sejarah falsafah isu semasa kaitkan dengan audien. Ya, itu adalah kalau tuan-tuan perempuan tak ada idea. Bila saya sebut storytelling, biasanya saya tahu tuan-tuan perempuan kat luar ada orang mengajar storytelling content 2 hari. Tetapi ni saya bagi 5 idea untuk tuan-tuan perempuan. Boleh balik, boleh terus fikir, balik, boleh terus buat. Macam tu. Okey. Nombor 3. Bucket size strategi mesti kena ada tuan-tuan perempuan. Apa bucket size strategi ni? Okey. Untuk yang dah mula meniaga, terutamanya peniaga baru, kena sentiasa fikirkan macam mana nak menjual lebih. Apa maksud menjual lebih ni? Senang je tuan-tuan perempuan. Kalau tuan-tuan perempuan pergi ambil kerepek satu dekat kedai, dekat highway tu, tuan-tuan perempuan masuk ke kaunter bayar, dia akan tanya, bang kerepek je ke? Kenapa dia tanya bang kerepek je ke? Sebab dia nak suruh beli air. Nampak? Dia nak jual lebih. Kalau kita pergi dekat store burger tuan-tuan perempuan, dia akan tanya, kita nak bang burger daging ya? Biasa ke special ya dek? Nampak? Kenapa dia nak tanya biasa ke special? Sebab dia nak jual yang special lah tuan-tuan perempuan. Kalau tidak dia tak tanya pada kita. Jadi itu adalah bucket size strategi. Jadi kalau tuan-tuan perempuan jual air di tepi jalan, tuan-tuan perempuan jual burger di tepi jalan, kita kalau boleh tak nak seorang datang, kita ambil RM2 duit dia. Kalau boleh kita nak ambil RM5 atau RM10. Jadi kita guna cross selling dan upselling. Apa maksud cross selling? Kita kalau boleh nak jual nasi ayam dengan air sekali. Itu adalah cross selling. Maknanya kita tambah lagi dengan barang lain. Upselling macam burger tadi. Burger biasa, burger special tuan-tuan perempuan. Jadi kalau burger special adalah upselling. Lepas tu nanti abang tu tengah buat burger apa dia akan tanya tuan-tuan perempuan. Adik nak tambah cheese ke? Nampak? Tadi burger kita RM2.5 tuan-tuan perempuan. Burger biasa. Tambah dengan telur jadi RM4. Tambah cheese jadi RM5. Asalnya RM2.5 je kita nak bayar. Jadi RM5. Itu adalah upselling. Jadi tuan-tuan perempuan, ini free ya. Ini percuma tuan-tuan perempuan. Tak payah nak keluarkan duit untuk marketing ni. Pastikan sesiapa yang WhatsApp tuan-tuan perempuan, yang datang ke kedai tuan-tuan perempuan, yang message tuan-tuan perempuan, yang call tuan-tuan perempuan sentiasa memikirkan macam mana nak tambah order atau tempahan dia. Macam tu. Jadi kalau kita berWhatsApp kan, ada yang tanya, saya tengok dekat Facebook ni, kau jual kek ya? Ya betul lah. Oh, berapa satu ya? Kita pun nak kek untuk apa ya? Untuk hari jadi anak. Kita memang adalah kalau macam kek biasa ni 15. Tapi anak kot suka kartun ya. Kalau anak suka kartun, kita sebenarnya ada. Kita boleh buat Elsa. Tapi kalau macam Elsa tu, kita kena tambah lah. Tambah tak banyak, dalam RM12 je. Nampak? Last kali kita jual kat dia 100 satu kek. Tambah lagi Elsa, tambah lagi Anna, tambah lagi Hans, tambah lagi Keldai. Saya last kali memang kita jual 100. Jadi kita sentiasa memikirkan cara untuk meningkatkan pembelian seorang pembeli. Okey, itu adalah Tuan Asmila, kita boleh buat package juga. Maknanya tak kisahlah sama ada cross selling atau upselling,
Tapi kita jangan paksa, tuan-tuan puan. Jangan paksa pembeli. Kita secara halus, secara halus saja kita masuk. Macam tadi kan, adik nak cheese ke? Tambah cheese. Dia secara halus saja. Okey, nombor 2 tuan-tuan puan. Nombor 2 tuan-tuan puan, ini sangat-sangat penting. Penjenamaan. Saya tahu tuan-tuan puan bila dengar perkataan branding ni, belajar branding seminggu tak habis tuan-tuan puan. Tapi apa yang saya nak tekankan adalah buatlah penjenamaan walau sekecil-kecil penjenamaan. Okey. Saya tahu tuan-tuan puan mungkin fikir branding adalah satu perkataan yang sangat besar. Kena lantik konsultan ke, kena buat kajian ke, kena keluarkan duit ke, macam mana tang-tang mana zero cost-nya. Tuan-tuan puan, yang orang buat branding top of the mind, kita panggil top of the mind atau iconic tu, memanglah mereka membuat kajian, mereka memerlukan konsultan. Tapi apa yang kita boleh buat, benda-benda kecil. Apa maksud iconic branding? Iconic branding. Macam ni ya, saya bagi contoh. Kalau saya beri kertas kosong dan pensil kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya minta dalam masa 5 minit sila lukis KLCC. 2 minit setengah saja kot saya rasa tuan-tuan siap lukis. Saya punya syarat, janji lukis tak payah cantik tapi orang tahu itu KLCC. Tuan-tuan hanya gunakan masa 1 minit ataupun 2 minit sahaja untuk lukis gambar KLCC. Kerana ianya adalah iconic top of the mind. Kita nampak aja okey kita tahu. Tuan-tuan puan-puan, saya bagi tuan-tuan kertas dan pensil. Tuan-tuan puan sila lukis Eiffel Tower. Sekejap aja. Tuan-tuan puan-puan boleh lukis Eiffel Tower, saya tahu itu Eiffel Tower. Tapi kalau saya bagi tahu tuan-tuan puan-puan, ada satu bank dekat depan air terjun KLCC tu, bangunan dia, boleh lukiskan gambar bangunan tu. Kita pun pula dah memang ada bank depan tu. Kita tahulah ada bank depan tu. Tapi kalau kita nak lukis bangunannya, bangunan dia kan sama dengan bangunan orang lain. Nampak? Kita tak lekat dekat otak kita. Itu maksud ikonik. Maksudnya branding yang ikonik adalah kita boleh lekat dekat otak kita, top of the mind. Kalau saya bagi kertas dan pen pada tuan-tuan perempuan, tolong lukis logo McDonald. Tuan-tuan perempuan pejam sebelah mata, tuan-tuan perempuan lukis logo McDonald dengan masa beberapa saat sahaja. Nampak tak? Itu adalah ikonik, top of the brand, top of the mind branding. Yang saya nak cerita ni bukan yang tu tuan-tuan puan. Yang saya nak cerita ni sekecil-kecil branding tolonglah buat. Ini adalah zero cost marketing, tuan-tuan puan, tidak perlulah untuk pastikan benda tu sangat mega, tak perlu. Tapi benda ni sangat-sangat penting, kalau tidak saya tak letaklah nombor 2. Saya bagi contoh ya. Katakanlah saya selalu beli apam balik dekat pasar tani. Apam balik dekat pasar tani. Jadi tiap-tiap minggu saya beli apam balik dekat pasar tani, saya bawa anak saya suka. Sekali satu hari saya outstation. Saya pun telefon saya punya isteri. Saya telefon saya punya isteri. Sayang, saya panggil isteri saya sayang lah kan. Boleh tak belikan apam balik bagi anak-anak. Hari ni abang tak sempat nak balik. Jadi saya punya isteri pun pergi ke pasar tani. Dia tengok ada 5 orang jual apam balik. Dia pun telefon saya balik. Abang selalu beli apam balik yang mana satu? Saya pun Allahu Akbar. Kan ala dekat tepi-tepi tu dia, ala dekat depan kedai, kan ada direct kedai kat situ, dekat depan tu lah. Iyalah memanglah semua kedai tu, semua pasar tani tu kat depan kedai. Ala dia punya peniaga ada misai. Sekali isteri saya tengok, daripada 5 peniaga apam balik, 4 orang ada misai tuan-tuan puan. Jadi isteri saya pun, abang 4 orang ada misai bang. Saya pun aduh. Nampak? Tidakkah mudah kalau tuan-tuan perempuan letak apam balik bonda contoh. Jadi saya pun ada 5 orang peniaga. Abang lupa nak bagi tahu nama dia apam balik bonda. Terus saja isteri saya pergi beli. Penjenamaan bonda saja pun boleh membantu orang datang balik dan beli dengan betul. Cuba tuan-tuan perempuan letak satu banner warna biru. Biru kuning. Semua biru kuning. Signboard biru kuning. T-shirt biru kuning. Yang mana satu ni bang? Alah kan ada satu tu. Dia lain sikit daripada yang lain. Dia ada warna biru. Dia punya banner. Isteri saya terus beli. Nampak? Jadi tuan-tuan perempuan, walaupun sekecil-kecil branding kita
perlu buat. Cuba tuan-tuan perempuan baca WhatsApp kan. Ramai sangat buat promosi. Esok saya open order untuk nasi campur. Itu esok saya open order untuk nasi campur lagi. Lepas tu bila lusa dia dah tak open order, kita pun okey, kita tak ingat pun. Ataupun bila kita nak cari balik, hari tu ada orang order nasi campur. Abang boleh order nasi campur bang? Yelah abang tengok selalu kat WhatsApp ada orang jual nasi campur, tapi abang pun tak ingat apa nama dia. Cuba kalau kita letak nasi campur Siti Chun contohnya tuan-tuan perempuan. Jadi nasi campur Siti Chun membuka order pada hari ini. Biasanya nasi campur Siti Chun akan membuat 50 paket setiap hari. Esok akan diperkenal nasi campur Siti Chun akan memperkenalkan lauk daging pula, selalu kita lauk ikan. Nampak? Saya pun kalau dah tiap-tiap hari nasi campur Siti Chun lah sekali bila kita makan nasi campur Siti Chun hari ni tak payah masak. Jadi sekecil-kecil branding walaupun tuan-tuan perempuan tulis di WhatsApp, tulislah nama atau jenama tuan-tuan perempuan. Adakah menambah perkataan Siti, bonda ataupun contohnya jual kerepek. Okey, kita nak open order kerepek ya. Lepas tu esok orang dah lupa. Tuan-tuan perempuan cuba open hari ini kerepek Salwani nak open order ya. Nampak? Kerepek Salwani. Jadi bila esok lagi kerepek Salwani lagi, lusa kerepek Salwani, bila dah hari lepas tu kerepek Salwani tak up, kita pun mana pergi pula kerepek Salwani ni. Nampak? Jadi tuan-tuan perempuan, sekecil-kecil branding pun sangat penting. Jangan, tuan-tuan perempuan, saya tahu kadang-kadang tu kita berniaga pakai WhatsApp je tuan-tuan perempuan. Ramai orang tengah susah sekarang. Diberhentikan kerja, dicutikan, tuan-tuan cuba berniaga pakai WhatsApp dulu sebab nak open order. Kalau nak open order tu dah cantik, tapi janganlah tulis saya jual kerepek, saya jual apa balik, saya jual nasi campur, open order. Tuan-tuan selitlah sikit dengan nama supaya nanti bila tuan-tuan ulang balik esok, ulang balik lusa, lama-lama orang akan ingat tuan-tuan dan puan. Jadi macam tu. Macam tu dia punya cara. Buat penjenamaan, percuma ya tuan-tuan dan puan, ini semua zero cost. Buat penjenamaan yang kecil tetapi bagus untuk orang ingat. Kerana kadang-kadang ya tuan-tuan dan puan, kadang-kadang benda yang kecil ni lebih diingati. Macam saya, pelanggan saya ramai perempuan. Saya rasa tuan-tuan perempuan pun pelanggan tuan-tuan perempuan ramai perempuan juga. Mungkin setengah produk ramai lelaki pelanggan, tapi majoritinya pembeli adalah perempuan. Perempuan tuan-tuan perempuan akan sangat memandang perkara-perkara yang kecil ini. Contohnya macam mak mertua saya, drama TV tengah bergaduh ni, orang tengah bergaduh ni, ini scene yang hidup mati punya last scene yang terbaik sekali, orang bergaduh dekat TV. Apa yang mak mertua saya nampak adalah nenas yang ditanam dalam polybag dekat belakang orang yang sedang gaduh. Jadi orang tengah gaduh ni, gaduh memang hidup mati punya gaduh. Mak mertua saya kata, tengok nenas kat belakang tu dalam polybag. Allah, saya kata orang tengah gaduh tu. Nampak? Jadi benda-benda kecil ni, orang perempuan sangat-sangat particular dan kita pun walaupun kecil, walaupun tak melibatkan kos, kita boleh buat. Benda-benda kecil ni sangat dekat di hati pelanggan-pelanggan wanita kita. Sebabnya nombor 1 adalah kecil, nombor 4 adalah nombor yang besar. Isteri saya dah tentu suka kalau saya kahwin 1 saja berbanding saya kahwin 4. Nampak? Ini contoh sajalah. Jadi perkara-perkara yang kecil sangat-sangat penting tuan-tuan puan. Okey. Jadi Nur Hidayati bila cakap kahwin 1 terus sokong terus. Okey tuan-tuan dan puan, nombor 1, nombor wahid yang paling utama sekali tuan-tuan dan puan. Saya sangat faham. Saya pernah susah, saya pernah meniaga pasar malam, saya pernah meniaga pasar tani, saya pernah meniaga kemah kerepek di tepi highway, saya pernah tidur di dalam kedai dekat RNR. Sekarang adalah masanya ramai orang susah tuan-tuan dan puan-puan, tetapi tuan-tuan dan puan-puan perlu faham bahawa dalam perniagaan kita, kita perlu memikirkan bahawa
satu order adalah lebih baik daripada tiada order. Kadang-kadang kita dapat satu order, Allahu Akbar, kenapa dapat satu order saja? Kenapa kita tidak berfikir yang alhamdulillah satu order, esok cuba lagi. Ada orang tak dapat order. Kita laku dua, alhamdulillah dua, daripada tidak ada langsung. Kadang-kadang kita kena melihat kehidupan kita ni. Kehidupan kita ni pun adalah satu anugerah yang Tuhan bagi. Kenapa saya cakap macam tu? Saya nak share dengan tuan-tuan perempuan. Kadang-kadang kalau orang hidup yang berkata-kata, kita tidak terasa, tuan-tuan perempuan. Apa kata saya sharekan dengan tuan-tuan perempuan satu quote daripada orang yang sudah tiada. Orang ini sangat terkenal. Orang ini waktu hidupnya sangatlah saya boleh kata hidup dengan apa sahaja boleh beli, tetapi dia tidak ada apa yang kita ada sekarang. Ini dia tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin tuan-tuan kenal dengan Paul Walker. Paul Walker sudah tidak ada di dunia ini lagi. Waktu dia hidup, dia pernah kata tidak kira bagus atau tidaknya hidup kita sekarang, bangun setiap pagi dan bersyukurlah kerana kita masih ada kehidupan ini. Dan Paul Walker sudah tidak ada lagi apa yang kita ada. Kita ada kehidupan, kita boleh bangun pagi, kita boleh tengok anak kita, kita boleh minum air, kita boleh makan sedap-sedap. Itu adalah satu rahmat yang orang yang dah tak ada tak dapat. Jadi sebenarnya kehidupan kita ni pun adalah satu perkara yang kita patut syukuri, tuan-tuan perempuan. Itu berkenaan dengan kehidupan. Kalau berkenaan dengan bisnes, tuan-tuan perempuan, nampak tak saya tulis di bawah tu, jangan lupa bersedekah. Mungkin tuan-tuan perempuan akan kata, Mohsin, ini klise lah Mohsin. Tapi zaman susah-susah ni macam mana nak sedekah? Zaman tuan-tuan perempuan berniaga, tuan-tuan perempuan pun susah nak close order, nak dapat order, macam mana nak bersedekah? Okey tuan-tuan perempuan, saya ada satu lagi perkara yang saya nak kongsikan. Saya amalkan perkara ini waktu order saya sikit, waktu order saya banyak. Saya amalkan perkara ini waktu saya berniaga di pasar malam, waktu saya buat ekspor. Saya amalkan perkara ini waktu susah dan waktu senang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sharekan dengan tuan-tuan puan-puan pegangan saya, apa yang saya percaya dan apa yang saya amalkan. Yang paling penting apa yang saya amalkan. Ini dia tuan-tuan puan-puan. Saya sentiasa pegang benda ni. Don't ever promise more than you can deliver. Jangan berjanji bulan bintang. Kadang-kadang kita dapat order tak sama dengan gambar. Sebab gambar ambil daripada Google. Jangan tuan-tuan puan-puan. Kita meniaga, kita perlu tunjukkan apa yang kita mampu buat, tuan-tuan puan-puan. Jangan kita berjanji benda pelik-pelik, ambil gambar daripada Google dan sebagainya. Nanti orang tak repeat order nanti dengan kita. Sebab kita sekali tu je lah. Tengok gambar bukan main cantik, sekali yang sampai tak sama. Dan yang kedua tu, apa yang diperkatakan? Always deliver more than you promise. Maknanya, kalau dia order 30, apa salah sedekah lagi 2 jadi 32. Kalau dia order 50, apa salah tambah lagi 3. Apabila kita hantar produk, hantarlah lebih. Ini taktik yang bagus. Sedekah dapat kerahmatan, dapat keredaan daripada Allah, dapat pahala. Dalam masa yang sama, orang seronok, tuan-tuan perempuan. Orang akan repeat order. Nampak tak? Jadi dalam meniaga pun boleh sedekah juga, tuan-tuan perempuan. Ini memang saya amalkan. Saya memang bagi tahu dekat saya punya tim. Saya memang bagi tahu dekat isteri saya. Don't ever promise more than what you can deliver, but always deliver more than you promise. Hantar lebih kepada pelanggan, tuan-tuan perempuan. Sedekah dan customer akan repeat order. Jangan lupa. Jadi tuan-tuan perempuan, bila kita buat baik ni tuan-tuan perempuan, Allah janji apa? Dalam surah yang sangat popular iaitu surah Ar-Rahman. Saya tahu perkataan yang paling popular di dalam surah Ar-Rahman adalah fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Tetapi saya ingin menarik perhatian tuan-tuan perempuan dekat ayat 60 ini, iaitu hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Is the reward for good anything but good? Adakah ganjaran untuk berbuat baik itu selain daripada kebaikan?
Maksudnya tuan-tuan puan kena percaya tuan-tuan puan. Kita deliver dekat orang, kita bagi lebih tuan-tuan puan, percayalah. Bukan satu kerugian. Kita selip free gift, bukan satu kerugian. Kita tambah barang waktu kita hantar pada orang, bukan satu kerugian. Saya ulang, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Setiap kebaikan itu tidak adalah ganjaran kepadanya, melainkan kebaikan. Jadi kita kena pegang ini, kita kena percaya ini dan kita kena amalkan ini, dan dengan cara ini kita akan sentiasa bersyukur dengan kehidupan kita dan kita tidak lupa untuk bersedekah. Lebihkan sikit produk yang kita hantar pada orang, tuan-tuan. Air pun cedok lebih sikit, tak apa. Benda itu tidak rugi kerana dijanjikan oleh Allah dalam surah Ar-Rahman. Jadi untuk akhir Cik Zuhairi, kalau boleh saya selitkan nasihat kepada peniaga baru, kerana sekarang ni ramai orang yang mula nak meniaga kerana banyak masalah di tempat kerja, cuti, diberhentikan dan sebagainya. Nasihat saya kepada peniaga, tuan-tuan puan-puan, kadang-kadang kita rasa macam jangan meniaga kalau tidak tahu ini. Jangan meniaga kalau tidak baca 70 perkara ini. Pengsan kita tuan-tuan puan, 70 perkara. Jadi tuan-tuan puan, saya punya nasihat pada tuan-tuan puan senang aja. Ada 3 saja. Yang pertama, nombor 3, mula menjual. Yang kedua, mula menjual. Yang pertama pun mula menjual, tuan-tuan puan. Ini untuk peniaga baru. Apabila tuan-tuan puan mula menjual, tuan-tuan puan akan faham ada untung ke tak ada untung, tuan-tuan puan akan faham operasi kena naik ke tak naik bila jualan banyak, tuan-tuan puan akan mula akan tengok akaun, tuan-tuan puan akan mula rasa macam kena buat marketing ke macam mana ni, tuan-tuan puan akan nampak bisnes dengan lebih besar. Kalau tuan-tuan puan sekarang ni ramai orang takut kan, ramai orang takut nak berniaga, aku ni tak ada pendapatan tapi nak mula berniaga tak erti. Macam mana cara nak mula berniaga ya? Tuan-tuan puan, apa sahaja produk makcik, produk kawan, produk adik, cuba mula menjual. Tuan-tuan puan akan rasa nikmatnya, akan rasa masalahnya, akan rasa bila orang tolak produk kita, akan rasa bila orang reject kita, akan rasa seronok bila orang beli dan beli lagi. Tuan-tuan puan kemudian akan tahu apa yang tuan-tuan puan perlu belajar. Bila tuan-tuan puan dah mula menjual, nanti kita boleh masuk ke kelas-kelas in-scan untuk tambah baik. Baru kita tahu apa yang kita kurang. Kalau kita tak mula menjual, macam mana tuan-tuan puan nak tahu apa yang tuan-tuan puan tidak tahu. Apa masalah bisnes tuan-tuan puan? Tuan-tuan puan tak pernah menjual pun. Jadi mulalah menjual. Itu nasihat saya. Saya kira sampai di sini saja Encik Zuhairi perkongsian saya pada hari ini. Sekali lagi saya ingin mengulang bahawa apa yang saya sharekan tadi semuanya zero RM, tidak memerlukan keluar duit. Buatlah sekecil-kecil perkara tetapi benda itu memberi kesan yang sangat tinggi. Keberkesanan kepada bisnes tidak bergantung kepada berapa duit yang kita keluarkan untuk marketing, tetapi bergantung kepada cara, kaedah, teknik dan taktik marketing itu dilakukan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Encik. Okey, baik. Terima kasih Coach. Alhamdulillah, sangat-sangat terkesan saya dengan perkongsian Coach. 5 tips untuk zero cost marketing itu memang sangat-sangat membantu. Alhamdulillah. Coach, dekat ruangan FB kita, untuk pengetahuan Coach, memang sangat-sangat rancak hari ini. Ramai yang bersama kita untuk FB Live ni dan saya akan memilih beberapa soalan yang terpilih. Maaf tuan-puan semua, kita tak boleh nak baca semua. Tapi insya-Allah soalan-soalan yang terpilih ni kita sama-sama baca untuk kita belajarlah. Soalan yang pertama, Coach, daripada Tuan Syairil Ikwan. Coach, saya nak tanya, jika tidak keluarkan sebarang keuangan untuk marketing digital, boleh ke produk saya seperti poultry dan livestock seperti ayam segar ni diketengahkan, dikedepankan? Mungkin dia nak spesifik advice untuk produk berteraskan ayam segar ni lah, Coach. Silakan, Coach. Okey, saya tanpa mengeluarkan sebarang kos, kita tengok kepada kita bermain di mana. Kalau kita bermain di Facebook, maksudnya tuan-tuan puan boleh ikut dahulu apa yang saya kongsikan tadi.
lepas tu nanti kita akan nampak, percayalah kita akan nampak orang mula nampak posting kita, orang mula respon kepada posting kita. Kita kena respon dengan posting orang, kemudian kita buat storytelling, kita buat upselling, cross-selling, branding dan sebagainya. Perkara-perkara seperti ini tuan-tuan perempuan, tidak kiralah tuan-tuan perempuan meniaga apa. Kalau nak dispesifikkan kepada livestock, maksudnya daripada segi storytelling tersebut, tuan-tuan perempuan kena mainkan sikit. Tuan-tuan perempuan boleh share dekat group, Facebook group untuk jual ayam. Sekarang ni memang orang cari ayam. Kalau ayam boleh hantar ke rumah lagi bagus. Jadi perkara-perkara sebegini kalau share dalam group community, contohnya macam kami penduduk Bentong, warga Shah Alam, warga Johor Bahru contohnya. Tetapi kalau kita sharekan saya meniaga ayam, jadi dia jadi macam saya cerita tadi lah, dia jadi macam orang tak nak baca. Tapi kalau tuan-tuan perempuan aktif di dalam grup tersebut dan tuan-tuan perempuan sharekan benda-benda yang orang suka baca, jadi orang akan lama-lama tahu, oh mak, ini memang mamat ayam. Tapi ayam dia memang deliver sampai rumah, bersih pula tu. Nampak lama-lama orang akan bercerita bagi pihak kita. Jadi macam itulah Cik Zahiri. Okey, terima kasih Coach. Soalan kedua, saya bacakan, bagaimana kita nak kedepankan produk kita di laman sosial tanpa menggunakan 1 sen pun pada zaman ekonomi yang sedang merosot ni lah akibat COVID-19. So mungkin Coach boleh sharekan bagaimana cara dia, Coach. Okey. Jadi kalau perasan tadi apa yang saya sharekan adalah apa yang kita boleh buat. Memang betul ramai orang berada dalam keadaan yang sangat susah sekarang, tetapi sebagai peniaga kita kena sentiasa, poin nombor 1 tadi, kita kena sentiasa nampak positif, kita kena sentiasa nampak peluang. Orang sekarang duduk di rumah dan sentiasa melihat handphone. Orang sekarang tengok di rumah dan sentiasa membaca Facebook dan Instagram. Jadi apa yang saya sharekan tadi, maksudnya tuan-tuan perempuan boleh perlahan-lahan cuba, kerana apa? Orang membaca. Jadi tuan-tuan perempuan mula sharekan tentang cerita, pengalaman, falsafah, sejarah. Jadi tuan-tuan perempuan tanpa sebarang kos, engage juga dengan orang lain punya posting tuan-tuan perempuan, kerana waktu ini memang betul waktu ini sangat-sangat sukar, tetapi tuan-tuan perempuan, orang masih makan, orang masih membeli, orang masih lagi ada berbelanja. Kalau tidak, takkan kita tengok setiap hari ada sahaja laporan gudang Shopee nak tumbang, JNT punya lori penuh sangat pun nak tumbang. Sebab apa? Sebab orang membeli. Jadi orang masih membeli tuan-tuan perempuan, orang masih membeli. Jadi kita sebagai peniaga, ya kita tahu orang memang susah, tapi kita boleh sasarkan kepada golongan-golongan tertentu tanpa sebarang kos, utamakan konten. Kalau tuan-tuan perempuan ada banyak bajet, senang saja buat Facebook page, buat iklan, jalan. Tetapi tuan-tuan perempuan, kalau ganti kepada iklan apa? Konten. Maknanya konten kita, storytelling kita, cantikkan konten kita supaya orang suka baca, orang suka respon. Apabila orang respon, orang akan nampak lagi apabila kita menulis lagi dan lagi. Okey, Coach. Alright. Saya pergi ke soalan ketiga. Yang ni paling common lah, Coach. Bila ada rakan-rakan di FB kita bertanya, Coach, mana yang lebih berkesan, kita guna profile personal ataupun guna page? Yang tu mungkin Coach boleh bezakan dan jawab mana lagi satu yang lebih berkesan lah untuk marketing ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena faham dulu apa tujuan profile dan apa tujuan page. Okey. Facebook menyediakan kepada kita Facebook profile secara percuma. Semua orang guna profile secara percuma untuk bersosial. Okey, bersosial. Jadi macam mana Facebook nak sustain? Macam mana Facebook nak bertahan? Facebook buat page, bisnes buat page, bisnes buat iklan. Jadi iklan tersebut dibayar kepada Facebook, dan Facebook boleh bertahan, dia boleh kekal menyediakan platform percuma kepada kita semua. Jadi itu adalah game dia. Kita kena faham game dia dulu. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan nak guna Facebook page, tuan-tuan puan-puan kena belajar buat Facebook ads.
kalau tuan-tuan puan nak menggunakan Facebook page. Sebab memang itu game dia. Game dia Facebook page, kita perlu belajar buat Facebook ad. Ada inscan, ada kelas untuk belajar buat Facebook ads. Kalau di Facebook profile pula, janganlah tulis macam style kita nak buat iklan. Sebab game dia adalah game bersosial. Jadi nampak tak? Jadi dia tidak ada isu di situ mana lebih berkesan antara page ataupun profile. Tidak ada. Bukan soalan itu. Kita kena, dua-dua boleh jadi berkesan kalau kita main game dia dengan betul. Jadi kalau di Facebook page pun boleh berkesan kalau kita belajar buat iklan dengan betul. Di Facebook profile pun boleh berkesan kalau kita sentiasa menggunakan cara bersosial. Like komen orang, share komen orang, ucap tahniah dekat orang, lepas tu komen sikit. Jadi bersosial, orang akan nampak posting kita. Jangan bagi orang bosan. Janganlah tulis benda yang sama saja. Tuan-tuan puan, saya tahulah tuan-tuan puan berniaga, tuan-tuan puan nak promosi. Tapi kalau tuan-tuan puan tulis benda yang sama, orang pun bosan. Tuan-tuan puan, jadi game dia macam tu. Jadi jawapannya Cik Zuhairi adalah bukan mana yang lebih berkesan. Dua-dua boleh jadi tidak berkesan kalau kita salah main game dia. Dua-dua boleh jadi berkesan kalau kita main game dia dengan betul. I see. Okay, baik Coach. Faham Coach, insyaAllah. Alright, Coach, kita boleh ke soalan kita yang seterusnya. Dia tanya, Tuan Muhsin, boleh kongsikan mitos-mitos yang berkaitan dengan strategi marketing? Contohnya ada mengatakan bad viral marketing is a very good marketing. Ini selalu terjadilah Coach untuk dalam bidang marketing ni. Silakan Coach. Banyak mazhab marketing lah, saya akui banyak mazhab marketing memang konotasi atau quotation yang mengatakan bahawa bad publicity is a publicity, ataupun lebih up lagi, bad publicity actually is a good publicity. Ada yang kata macam itu kan. Saya secara peribadinya tidak bersetuju. Ini secara peribadi, tetapi saya tidak mahu mengatakan bahawa mazhab-mazhab tersebut salah. Kenapa? Kerana satu, dalam proses kita membuat bad publicity itu ada hati yang terguris, ada perasaan yang akan rasa down, ada juga orang yang merasa tidak senang. Jadi tuan-tuan memang kita mendapat publicity, kita dapat menjual produk kita, tapi alangkah baiknya kalau kita boleh menjual produk kita, mempromosikan produk kita dengan cara yang lebih baik. Jadi secara peribadinya saya tidak berapa bersetuju dengan konotasi tersebut. Cumanya itulah banyak mazhab bisnes Cik Zuhairi. Ya, betul Coach. Okey. So saya ambil soalan yang terakhir tuan-puan semua. Maaf kita tak boleh nak baca semua. Saya pilih soalan yang terbaik daripada Tuan Muhammad Hafiz. Tuan Muhammad Hafiz bertanyakan, adakah skill komunikasi itu penting dalam upselling ni Coach? Bila kita nak upsell tu, kita punya skill communication tu adakah penting? Mungkin Coach boleh jelas di situ. Okey. Memang ada orang tanya pada saya. Orang tanya pada saya, nak meniaga, nak jual barang, kena pandai cakap. Okey. Kalau tanya saya, betul lah upselling ke, cross-selling ke, selling biasa ke, kita kena ada skill komunikasi. Tetapi kalau tanya kepada saya, skill komunikasi jatuh nombor 2. Kita perlu ada skill untuk mendengar dan memerhati. Itu skill nombor 1 yang kita kena ada sebagai penjual produk atau penjual servis. Saya ulang balik. Memang betul penting skill komunikasi, tetapi yang lebih penting lagi sebagai peniaga, tuan-tuan dan puan-puan kena mata kena pasang, telinga kena dengar, dan tuan-tuan dan puan akan jadi seorang jurujual yang lebih baik. Ada setengah orang kata nak jadi jurujual terbaik kena pandai cakap. Tidak semestinya tuan-tuan dan puan. Kalau dia asyik cakap saja, dia tak nak dengar kedai punya cakap, macam mana dia nak jual barang? Jadi kalau kita nak upsell kita punya burger, kita nampak makcik tu ada bawa anak satu, tapi dia order satu saja. Nampak? Jadi kita pun satu je Kak.
Nampak? Sebab kita memerhati. Kemudian kalau macam kita memang kenal dengan pakcik dan makcik yang ada di hadapan kita, baru balik surau ke bank. Lepas tu kita pun, abang biasanya order macam ni. Lepas tu macam mana? Abang hari tu tambah yang cheese ni, yang ni nak biasa ke tambah cheese juga? Kenapa kita sebelum ni kita ingat kita kena jadi pemerhati yang baik, pendengar yang baik. Bila dia bercakap dengan anak dia, kita dengar. Bila dia bercakap dengan kawan dia, kita dengar. Bila dia bercakap dengan kita pun, kita dengar. Kita dengar. Kemudian kita akan boleh upselling, cross-selling dan selling sendiri dengan lebih berkesan. Jadi, tadi saya katakan mula menjual. Mungkin ada yang cakap, saya malulah. Saya tak pandai cakap lah. Tuan-tuan dan puan-puan, bukannya nak suruh tuan-tuan cakap 24 jam dalam menjual ni. Tidak. Tuan-tuan puan-puan, kalau melalui WhatsApp, jangan syok sendiri. Selalunya kalau kita menjual dekat WhatsApp, kita selalu type aja. Type ambil daripada mana? Template. Kita ambil daripada internet ataupun dalam kelas, kita pun letak dekat WhatsApp. Tapi kita tak respon pun kepada apa yang ditanya oleh pelanggan-pelanggan kita. Jadi sebenarnya untuk jadi jurujual yang baik, betul skill komunikasi penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah skill mendengar dan skill memerhati. Cik Zuhairi. Okey, Alhamdulillah Coach. Terima kasih Coach. Terima kasih atas soalan tuan-puan semua daripada penonton-penonton kita di FB Live. Coach, terima kasih Coach Muhsin atas perkongsian hari ini. Semoga perkongsian hari ini dapat memberi sikit banyak idea dan ilmu baru kepada penonton-penonton FB Live kita tentang bagaimana untuk menggunakan teknik pemasaran yang berkesan. Jadi tuan-puan semua, jangan lupa tuan-puan semua untuk mengikuti inisiatif Mideck to You ini dengan melayari laman Facebook page Mideck dan agensi-agensinya setiap hari pada pukul 9 malam dan mendengar topik-topik yang menarik disampaikan oleh barisan speaker yang berpengalaman. So kalau hari ini tuan-puan semua rasa menarik, hari-hari yang lain insya-Allah kita akan bawakan speaker-speaker kita yang hebat untuk tuan-puan semua yang setia berada di FB Live kita. Jadi tuan-puan semua, sebelum kita mengakhiri sesi, sedar tak sedar kita dah sejam tuan-puan semua bersiaran secara langsung di FB Live. Jadi kami nak kongsikan dan paparkan satu video pesanan ringkas oleh Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah yang bertajuk Tips Menjadi Warga Kerja yang Berintegriti. Jom kita sama-sama saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah aka Tok Abah, dan hari ini Tok Abah nak cakap, nak bincang satu topik yang sangat menarik lah dan penting, terutama dalam konteks work from home ni. Tips menjadi warga kerja yang berintegriti. Yang artinya kita buat kerja pun dengan sebaik mungkin, dengan buat benda yang baik dengan ikhlas, dengan terbaik walaupun orang tak tengok. Nombor satu, tip pertama ialah pasang niat yang berganda sebelum pergi kerja. Ini Tok Abah selalu sebut dalam semua situasi. Kalau boleh jangan pasang satu niat, pasang banyak niat. Sebab setiap niat yang kita pasang dapat pahala. Keduanya akan berikan kita tenaga, inspirasi, semangat dan arah tujuan. Hala tuju. So pasang niat berganda. Aku ni pergi kerja nak cari rezeki yang halal, nak cari ilmu, nak buat yang terbaik, nak minta maaf untuk maafkan orang, nak senyum, nak bagi salam, nak buang dosa, nak dapat teman baru, nak mencari jodoh. Contohlah kan. Okey, pasang niat berganda sebelum pergi kerja. Jadi niat kita tu akan memberikan kita satu senjata dan satu kekuatan. Nombor dua, belajar untuk ada sifat ihsan. Walaupun kita tak nampak Allah, pesan Nabi, yakinlah Allah sentiasa lihat kita. Jadi kalau kita sentiasa ingat bahawa Allah sentiasa pantau aku, maka kita mudah untuk berintegriti, untuk ikhlas. Sebab kita tahu, rakib belah kanan mencatat semua kebaikan, atid kat kiri kita ni mencatat semua kesilapan kita walaupun sebesar zarah. Jadi kita ada sifat ihsan sebab Allah sentiasa memantau kita. Jadi kita akan berintegriti walaupun tak ada penyelia, walaupun orang tak nampak, walaupun kerja kat rumah, walau kerja pun di mana-mana orang tak tahu, insya-Allah kita akan sentiasa berintegriti. Nombor dua. Nombor tiga, baiki hubungan secara remote. Kadang-kadang kita ni kerja seorang-seorang kan, perbaiki hubungan. Kita berhubung secara online, secara video conference, secara Zoom ke, secara webinar, tak kisah cara mana pun, kita sentiasa berhubung
Sebab biasanya orang yang kerja seorang-seorang ni kadang-kadang rasa boring, itu yang kadang-kadang menyeleweng ataupun buat benda yang tak sewajarnya ataupun ponteng lah ya, tak buat, sebab dia tak berhubung dengan orang lain, sebab dia rasa bersendirian ya. Sebenarnya sentiasa berhubung secara remote, secara online untuk rasa kebersamaan dengan orang lain. 3. Yang keempat, bak kata Profesor Peter Drucker, your environment, persekitaran kita mempengaruhi prestasi kita. Environment yang tenang, yang tersusun, otak kita juga tenang dan tersusun. Persekitaran yang berselerak, berserabut, otak kita berserabut. Jadi macam mana kita nak bekerja dengan penuh integriti, penuh kesungguhan, ya, penuh iltizam kalau suasana kita berserabut. Kemaskan persekitaran anda dan letakkan warna-warna kegemaran anda. Bubuh pokok, bubuh kaktus. Dan pokok kaktus pun sebenarnya akan menyerap radiasi yang ada dalam badan kita yang disebabkan oleh gadget, oleh microwave, oleh televisyen dan sebagainya. Banyak radiasi. Maka insyaAllah kaktus insyaAllah dapat menyerap, ya. Dahsyat, magic, ya. Jadi ubah suai persekitaran. Lepas tu satu lagi kaedah untuk kita sentiasa berintegriti, tidak penting, ialah buat kerja yang susah dahulu. Kebanyakan kita buat yang ringan-ringan dulu, yang senang-senang dahulu. So, masa kita fresh, pagi-pagi itu masih segar, buat kerja yang susah dahulu. And then dah ada mood, dah ada kata tu momentum, kita buat kerja-kerja yang lain, yang lebih mudah. Tengok prestasi kita akan terus meningkat, ya. Dan kita akan jadi orang yang benar-benar berintegriti. Satu lagi, ya, gunakan teknik Pomodoro. Ni pun ujung-ujung ni Tok Abbas sering cakap tentang ni. Pomodoro teknik artinya kita bubuh timer. Setiap 1 jam, ya, bunyi timer, kita akan bangun, berjalan, rehat. Jangan duduk kat kursi kita sampai 3-4 jam. Itu satu benda yang tidak sihat. Jadi untuk mengekalkan semangat, kita tak turun, tak menurun kita punya semangat, tak boring, setiap 1 jam ada timer, kita berdiri, berjalan, minum air, exercise kejap, sambung balik. Selepas 2 jam, rehat panjang sikit, mungkin 10 minit. Ya, pukul 8 start kerja, pukul 10 rehat panjang sikit, boleh minum kopi dengan, lepas tu sambung kerja setengah jam, 1 jam, 1 jam rehat, masa lunch hour panjang sikit untuk solat dan sebagainya. Jadi kita akan sentiasa bersemangat dengan Pomodoro teknik. Boleh Google untuk dapat detail. Dan satu lagi cara untuk kita lebih berintegriti, tak dapat tidak, zaman sekarang tolong upgrade awak punya IT dan teknologi, ya, untuk bekerja dari rumah ni. Kadang-kadang kita nak buat kerja dari rumah atau bekerja sendirian, kita punya IT slow, wifi slow, ya, kita punya speed komputer slow bak kata orang sekarang, guys, slow macam nak mampui. Macam mana nak bersemangat bekerja slow macam nak mampui? Ya Allah, slownya komputer aku ni. Nampak, ya. So upgrade IT untuk lebih bersemangat, lebih efisien dan mudah-mudahan lebih berintegriti, ya. Of course lah, last kali, perkasa teamwork. Dengan teamwork, ya, kita bekerjasama dapat satu sinergi, berterusan terus belajar untuk perkembangkan ilmu dan buat jadual-jadual yang cantik. Mudah-mudahan dan sentiasa sehatkan badan. Bila kita sehat, kita akan berikan yang terbaik dan dapat berintegriti. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk Dr. Haji Muhammad Faizal Kamsah atas video pesanan tadi. Mulai hari ini, marilah kita menjadi insan yang berintegriti, mengamalkan nilai-nilai integriti dalam urusan kerjaya dan juga perniagaan kita. Jadi sekian saja sesi kita pada hari ini. Terima kasih Coach Muhsin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat usahawan-usahawan FB kita yang setia berada daripada awal rancangan sehinggalah ke akhir. Jadi jangan lupa tuan-puan semua untuk terus mengikuti inisiatif MIDEC to You dengan menyokong MIDEC dan menyertai program-program yang dijalankan. Jadi tuan-puan semua ingat, jumpa lagi esok jam 9 malam dengan topik yang cukup menarik, iaitu cara untuk kekal bersemangat oleh speaker kita yang cukup hebat. Kami rahsiakan dulu siapa speaker. Jadi kita jumpa esok jam 9 malam. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.